saya nampak macam ada seolah krisis perlembagaan pula, kan? Sebab dia relate juga dengan soalan netizen ni. Dia tanya, apakah usaha yang dia buat agar kerajaan ni akur dengan jumlah majoriti? Seolah-olah macam maksud netizen kat sini adalah kalaulah kerajaan yang ada ni disahkan bahawa tak ada lagi sokongan majoriti, tetapi dia tak nak akur apa yang ada. Dalam keadaan sekarang pun dah seolah-olah nampak ada berlaku krisis perlembagaan. Dan bayangkanlah selepas undi percaya atau tak percaya yang bakal berlangsung nanti, kita nak awal, nak cepat, tetapi kalaulah Mujudin buat pada bulan 9 juga, kita bayangkan pada waktu itu memang dah dibuktikan bahawa tidak ada keabsahan. Ada tak jalan perlembagaan lain, atau apakah pilihan yang rakyat ada lah untuk keluar daripada krisis perlembagaan ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelum itu, saya ingin menyatakan bahawa dengan sidang media yang dibuat oleh Perdana Menteri Sri Mahathir Yassin selepas bertemu yang di-Pertuan Agong, bahawa beliau akan membuat undi percaya, usul undi percaya di sidang Parlimen September nanti. Perlu difahami bahawa beliau adalah ketua majlis. Kalau ikut Parlimen, kalau ikut peraturan tetap Parlimen, Pertuan Mesyuarat, dia sebagai ketua majlis. Jadi siapa yang nak bawa usul undi percaya ni? Adakah Tan Sri Mahathir Yassin sendiri yang akan bawa usul undi percaya? Ataupun adakah pihak pembangkang? Kita dah lihat bagaimana perjalanan Parlimen. Yang menentukan jadual ataupun tentatif Parlimen itu sendiri adalah ketua majlis dan juga yang ketua Dewan Rakyat. Jadi adakah usul undi percaya itu akan dibawa di Parlimen? Itu persoalan dia. Itu persoalan utama. Kalau kita lihat di Perak sebelum ni, di mana apabila Menteri Besar Datuk Seri Faizal Azumu dibuat undi percaya pada September tahun lepas, dan yang dibawa oleh adun daripada UMNO, dikemukakan undi percaya dan dibentangkan dan dibenarkan untuk usul tersebut dibentangkan di Dewan Undangan Negeri oleh Speaker Dewan Undangan Negeri. Dan apabila berlakunya undi percaya, akhirnya dia telah hilang kepercayaan majoriti. Jadi di sini kita lihat kita cuba bezakan dengan apa yang berlaku di Parlimen Dewan Rakyat. Apabila pada 26 Julai 2021 daripada BRUAS dan juga Port Dickson, apabila mengusulkan untuk membahaskan dan mengadakan pengundian ordinan darurat yang telah diproklamasikan oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi tidak dilayan, malahan telah ditolak oleh Speaker Dewan Rakyat dengan menyatakan bahawa ini adalah majlis di bawah Perdana Menteri, amat berhormat Perdana Menteri. Jadi persoalan saya balik kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada rakyat, bolehkah berlaku usul undi percaya di Parlimen? Itu persoalan saya. Adakah boleh berjaya seperti apa yang berlaku di Perak pada September tahun lepas? Itu persoalannya. Adakah perkara tersebut boleh berlaku ataupun tidak? Kerana kena difahami, ketua majlisnya adalah Perdana Menteri sidang Parlimen ini dan juga Speaker Dewan Rakyat. Itu persoalan dia. Kalau berlaku, Alhamdulillah. Kalau tak berlaku, itu sebaliknya lah. Jadi itu persoalannya. Adakah boleh berlaku? Yang keduanya, hari ini Timbalan Speaker Datuk Rashid Kastun telah mengatakan terhad sahaja yang boleh masuk ke Dewan Parlimen. Itu persoalan juga. Dan yang keduanya, belum ada lagi usul undi percaya ataupun undi tidak percaya dikemukakan oleh mana-mana pihak, yang dikemukakan oleh Perdana Menteri untuk sidang Parlimen September ni. Itu saya tinggalkan tanda soal kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk fikirkan adakah boleh undi percaya dilaksanakan di sidang Parlimen. Itu satu. Yang keduanya, dalam kes yang saya sebut sebelum ini, jelas
jelas dan nyata bahawa apa-apa sahaja cara properly established, apa-apa bukti yang kuat yang menunjukkan bahawa seseorang itu, Menteri Besar ataupun Perdana Menteri, telah hilang sokongan majoriti. Apa-apa sahaja cara. Dalam kes di Perak, 3 adun ini menghantar surat kepada Seri Paduka Baginda Sultan Azlan Shah almarhum, dan juga telah ditemukan nyatakan sokongan mereka terhadap Barisan Nasional ketika itu. Dalam kes pada hari ini, pada situasi sekarang, terlihat bahawa telah tersebar luas, bukan sahaja kenyataan daripada Presiden UMNO sendiri yang telah mengutus surat dengan surat akuan ke bawah duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa lebih daripada 14 orang telah menarik sokongan terhadap Tan Sri Mahidin Yassin. Semalam keluar lagi surat dengan jelas dikeluarkan di dalam portal UMNO online dan juga portal-portal berita, media sosial dan juga media arus perdana. Jelas telah keluar bahawa sokongan telah ditarik balik terhadap Tan Sri Mahidin Yassin. Hari ini 10 Ogos. Jika benar dalam ke-15 surat akuan tersebut, 14 kata ada yang baru lagi, jika benar ada yang tidak mengakui bahawa mereka telah menandatangani surat akuan tersebut, mereka boleh tampil pada hari ini. Tetapi tidak ada apa-apa berlaku. Saya tak tahu apa akan jadi besok, tapi setakat 11.06 malam pada hari ini tidak ada penarikan ataupun penafian bahawa mereka tidak menandatangani surat akuan penarikan sokongan terhadap Tan Sri Mahidin Yassin. Itu jelas. Yang ada adalah penafian terhadap kenyataan media yang dilakukan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri daripada Noh Omar dengan Aziz. Tak silap saya, Noh Omar kata saya tak pernah, saya datang untuk tanda tangan kehadiran saja. Itu jelas penafian daripada pihak MP UMNO. Jadi ini kita lihat bahawa sekiranya pandangan saya, mungkin saya berbeza pandangan dengan mantan Federal Court Judge Tan Sri Gopal Sri Ram, bahawa usul hanya boleh dibawa ke dalam Dewan saja. Saya berbeza pandangan, with due respect to Tan Sri Gopal Sri Ram, saya berbeza pandangan bahawa kes Federal Court dalam kes Datuk Seri Nizar Jamaluddin melawan Datuk Seri Zamri mengikat keputusan yang ada di bawah, sehinggalah ada kes yang lain yang membuat semakan terhadap keputusan kes tersebut. Perlu diingat, kes Datuk Seri Nizar melawan Datuk Seri Zamri mengikut keputusan Privy Council. Walaupun kita sekarang masih tidak terikat dengan tidak lagi terikat dengan Majlis Privy ataupun Privy Council, tetapi kita boleh menggunakan pakai kes-kes di luar negara Commonwealth, terutama Privy Council, untuk mendapat dapatan bagi permasalahan undang-undang. Setakat ini belum ada lagi yang menolak keputusan Datuk Seri Nizar Jamaluddin melawan Datuk Seri Zamri. Wallahu alam, mungkin akan datang ada kes lain yang menolak keputusan tersebut, yang mengatakan perlu adakan sidang parlimen untuk menentukan keabsahan Perdana Menteri ataupun Menteri Besar. Tapi setakat ini, inilah kes yang ada dan inilah kes ataupun presiden yang perlu diikut oleh semua pihak, terutama sekali Perdana Menteri. Setakat ini, kerana tidak ada kes lain yang menolak kes keputusan Datuk Seri Nizar Jamaluddin melawan Datuk Seri Zamri. Jadi setakat itu saja untuk pusingan kedua ni. Jadi dalam kesimpulannya adalah kita tak ada pilihan lain melainkan adalah untuk dapatkan undi, dan kalau Dato' Tan Sri Muhyiddin tak dapat sokongan majoriti, dia secara perlembagaannya perlu meletakkan jawatan lah, dan seluruh kabinetnya itu dilecutkan.
apa tu okey. Saya ingat dalam keadaan hari ini rakyat pun saya lupa tentang satu soalan tadi. Kalau sekiranya tadi ada ditimbulkan soalan, kalau adakah yang di-Pertuan Agong boleh buat apa-apa? Ya, tadi saya ada teringat tadi soalan tu. Dalam kes ni dah clear dah. Kalau Perdana Menteri ataupun Menteri Besar tu tak nak ikut arahan Sultan ataupun yang di-Pertuan Agong untuk meletakkan jawatan, kursi Perdana Menteri ataupun Menteri Besar itu bolehlah dianggap dikosongkan. Maksudnya kosong ni kita faham lah, boleh dipecat lah. Boleh dianggap dikosongkan dan Baginda Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri baru ataupun Menteri Besar bagi peringkat negeri yang mana dipercayai dengan kukuh mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli Parlimen. Itu saja. Okey. Cuma terima kasih atas pandangan tambahan itu tadi.